Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, hidayah, taufik dan juga kesihatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah, InsyaAllah saya akan berkongsi perkara-perkara berkaitan dengan siam, iaitu puasa dalam recording kuliah subuh di Masjid Ma'ruf, InsyaAllah untuk minggu ini dan minggu depan. Permulaan untuk berbincangan kita akan lihat, dengar, berbincang tentang ta'rif dulu. Ta'rif tu ialah definisi, atau dalam bahasa English, definition. Apa-apa mata pelajaran atau subjek atau topik yang kita belajar, kita perlu faham apa erti atau definisi tentang topik itu. Dan juga dalam definisi atau topik, dia ada dua jenis, iaitu dari sudut bahasa dan dari sudut istilah. Atau dalam bahasa Melayu banyak digunakan ialah syarak atau erti. Kalau kita lihat segi bahasa, itu adalah mengikut kajian ulama-ulama bahasa Arab. Kalau mengikut istilah, itu adalah mengikut ulama-ulama untuk mata pelajaran itu. Kalau fiqh, kita panggil ulama-ulama fiqh atau fuqaha. Kalau hadis, ulama-ulama hadis atau muhaddisin. Sama juga tafsir dan selain-lain. Sekarang marilah kita lihat puasa dari sudut bahasa, bererti menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata ataupun makanan. Mengikut kajian ulama-ulama bahasa Arab, puasa bererti menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata atau makanan. Ini berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Ar-Rahman, iaitu Allah. Dalam surah Maryam ayat 26. Kat sini sawma, puasa di sini sawma bermaksud menahan diri dan berdiam diri daripada berkata-kata. Sekiranya ialah Maryam, beliau kiranya berdiam, kira tak berbual. So itulah, dari sini ialah ulama-ulama bahasa Arab dalam kajian mereka, dia kata menahan daripada sesuatu, sama ada kata-kata atau makanan. Ini segi bahasa. Kalau segi istilah, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat. Para penonton yang dirahmati Allah, bila kita tengok sini ada 3 poin kita nak ingat. Yang pertama ialah perkara-perkara yang membatalkan puasa. So apa-apa yang boleh membatalkan puasa, dibatal puasa. Itu yang pertama. So apa dia? InsyaAllah setiap mazhab dia telah tetapkan. Setiap ulama-ulama mazhab tu. Yang kedua, masanya. Bila terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekiranya azan subuh hingga azan maghrib. Disertai dengan niat. Apabila niat tak ada, puasa tak sah.
Ya, apa-apa ibadah bila tidak ada niat, ibadah itu tak diterima. Seperti mana firman Rasul, seperti bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Mafhumnya, setiap amalan bergantung, setiap ibadah bergantung pada niat, dan setiap pahala yang Allah nak beri pada setiap pahala yang Allah nak beri pun bergantung kepada niat. So itu yang penting para penonton yang dirahmati Allah, untuk kita untuk fahamkan apa erti niat, dan setiap ibadah sebelum kita mula kita perlu berniat. Ya. So inilah definisi maksud puasa. So senang kita nak ingat 3 poin, iaitu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. So kita tak boleh makan waktu sedang puasa, itu kira tak boleh. Itu yang menahan diri. Tak boleh nak suami isteri bersama waktu puasa, tak boleh, menahan diri. Nombor 2, masanya bila terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang ketiga, mesti dengan niat. Ini 3 lah. Okey. Sekarang sejarah pensyariatan puasa. Puasa Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ini penting sangat, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah, untuk kita fahamkan. Kita perlu tahu. Bila tanya bila puasa disyariatkan, tak tahulah. So kita perlu tahu, ya. So pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu puasa telah diketahui. Sebelum tu puasa dah ada, ya, oleh umat-umat sebelumnya dan juga ahli kitab. Kiranya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW puasa dah tahu. Macam mana cara mereka puasa, wallahualam. Ya. Dan yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, orang sebelum-sebelumnya dan juga ahli kitab yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, okey, puasanya diketahui. Dia berdasar pada firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Azim. Dari surah Al-Baqarah ayat 183. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. So kiranya ialah orang yang sebelum-sebelum ini dah tahu tentang pasal puasa. Walau bagaimanapun, kewajipan puasa Ramadan tidak pernah disyariatkan sebelum itu. Kerana orang-orang sebelum ini, diorang belum lagi disyariatkan puasa Ramadan. So itu pasal puasa Ramadan disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Sebelum itu puasa Ramadan tak diwajibkan. So siapa tak boleh puasa, atau siapa tak nak, dia pilih dia tak puasa, dia bagi fidyah saja, bagi orang miskin makan. Macam itu. Ya. Tetapi bila dah tahun kedua Sya'ban, bulan Sya'ban, bila Allah dah diwajibkan, disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad SAW puasa Ramadan, mulai dari Ramadan yang itu pada tahun kedua Hijrah, dah diwajibkan siapa tak puasa kerana sebab, barulah dia qada atau dibayar fidyah pada sebab-sebab dan tertentu. Tapi semuanya wajib, tak boleh nak pilih. Itulah maksudnya tu. Dia bersamaan yang wujud di antara umat ini dengan umat-umat dahulu ialah puasa disyariatkan. Kalau umat-umat sebelum ni puasa tak disyariatkan. Dan juga awal Rasulullah SAW puasa belum lagi. Bila tahun kedua Hijriah dah disyariatkan.
Tetapi kefarduan puasa Ramadan dia khususkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat sebelum ni bulan Ramadan tidak disyariatkan puasa seperti mana yang umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang bezanya umat Nabi Muhammad SAW dan juga umat yang sebelum-sebelum ni. Pasal para penonton yang dirahmati Allah, bila kita lihat bulan Ramadan ni, Masya Allah, bulan yang penuh dengan barakah, bulan Al-Quran. Suasana bulan Ramadan ni lain daripada suasana bulan-bulan lain. Sekarang pun sama juga. Tetapi tahun ni Ramadan adalah beza sikit untuk kita semua. Dengan wabak yang mana ada. Tetapi tak apa. InsyaAllah tahun ni Ramadan kita boleh, katanya bulan ni Ramadan boleh lebih baik daripada bulan tahun lepas. Tahun ni Ramadan boleh lebih baik daripada tahun lepas. Seperti mana ada mafhumnya hadis Nabi SAW, ialah hari ni lebih baik daripada esok, insyaAllah esok lebih baik daripada hari ni. Macam ini, setiap tahun Ramadan kita perlu perbaiki dan lebih baik daripada tahun yang sebelum tu. So kiranya ialah bila kita lihat tahun ni, walaupun kita di rumah buka sahur 10 hari terakhir Ramadan, tarawih, qiyam dan lain-lainnya, insya-Allah ya, apa-apa pun kita be positif dan kita teruskan dengan lebih baik. Kita ambil positif way that mungkin tahun ni Allah nak semua orang meluahkan masa dengan keluarga lebih. We take it positively. We spend our time with our family more. Allah nak bagi kita peluang. Kita ambil peluang ini dan kita meraihkan Ramadan tahun ni dengan positif. Allah yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Okay, dalil disyariatkan puasa Ramadan. Dalil ni apa? Mesti kita perlu tahu. Semua orang apa hukum ni? Hukum ni wajib. Ya. Tapi dalil? Itu asal dalam Islam kita ada 4 masadir. Ya. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis An-Nabawi. Yang nombor 3 ijma' ulama. Yang keempat adalah qiyas. Ini 4. Quran, hadis, ijma' ulama dengan qiyas. So bila kita nak cakap ini hukum ni wajib, apa dalilnya? Entah. Tak boleh. So inilah dia. Dalilnya ialah daripada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Sadaqallahu azim. Dari surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya ialah masa yang diwajibkan berpuasa ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Itu yang dikatakan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan itulah Al-Quran diturunkan. Itu ada satu hari dipanggil Nuzulul Quran. Menjadi pertunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan bayinat yang menjelaskan pertunjuk serta menjadi pembeza antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa bulan itu. Tapi ayat ni ialah sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan. Kita perlu faham ya tuan-tuan bapa rahmati Allah, para penonton yang dirahmati Allah, ialah dia kata faman syahida minkum syahra falyasum. So kiranya ialah dalam Singapura, insya-Allah mufti negara Singapura kita akan lihat bulan dan mufti akan buat pengumuman. Ya, apabila mufti dah buat pengumuman, insya-Allah kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat, kita mengikut telah ditetap oleh mufti kita. Ya,
Mungkin ada yang kalangan kata, Ustaz, maksud ni adalah setiap orang tu. Tapi dia kata sesiapa. Saya pernah dapat orang tanya, Ustaz, saya tak lihat bulan, so tak diwajib untuk saya. Dia bukan macam itu ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Satu orang antara kamu cukup dah. Kita dah ada, mufti dah buat pengumuman, kita dah, alhamdulillah. Tak susah-susah kita nak lihat bulan, ingat senang. Dan juga dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa haji wa siyam Ramadan. Ya, Islam dibina atas 5 perkara. Ini adalah rukun Islam. Yang pertama, mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan puasa pada bulan Ramadan. Ya, ini hadis diriwayat oleh Al-Bukhari, Muslim, atau dipanggil muttafaqun alaih. Sebegitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arab Badawi yang telah bertanya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada aku puasa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas aku. Jawab Rasulullah SAW, puasa bulan Ramadan. So inilah dalil-dalil disyariatkan puasa Ramadan. Sekarang marilah kita lihat hikmah atau faedah puasa atau rahsia puasa. Semua adalah maknanya sama. Ya, hikmah puasa dalam Islam, apabila dalam fiqh ni, lagi-lagi dalam fiqh, yang mana Allah SWT bila dah perintah kita untuk mengerjakan atau mengamalkan sesuatu perkara, mesti ada hikmah sebaliknya. Tidak ada apa-apa ibadah yang kita buat tidak ada hikmah. Tak, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah sifat puasa yang sahih ialah menyedarkan hati seseorang mukmin terhadap muraqabah Allah Azza wa Jalla. Ini kira apa? Dia mendekatkan kita pada Tuhan kita. Macam mana? Bila kita puasa, para penonton yang dirahmati Allah yang saya kasihi. Ya, bila kita puasa, nafsu kita ni kurang. Dia tak tinggi sebab kita tak makan. Dan kita mudah untuk kita tahu ni kita sedang berpuasa. Kita nak buat apa-apa perkara yang tak baik pun kita tahu kita sedang berpuasa. Yang mana kita faham syaitan telah diikat. So tak ada syaitan lagi. So sekarang kita ni nak buat sesuatu benda, kita akan tahu saya ni puasa. Inni shaim. So waktu itu dalam bulan Ramadan, saya yakinlah kita semua ni ibadah kita ni double. Akan tadarus, baca Al-Quran, banyak zikir, hadir di masjid awal sebelum azan zuhur. Dan kita pergi masjid. Kadang-kadang orang jarang pergi masjid pun, alhamdulillah bulan Ramadan pergi masjid, ambil bubur. Dan malam tarawih, orang akan nak khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Setiap hari membaca Al-Quran. Alhamdulillah, ini kira tengok perkara yang mendekatkan kita. Bangun sahur, sebelum sahur solat tahajud. Subhanallah. Ya, ini yang amalan-amalan yang setiap tahun kita buat. Kita jangan bawa pasal tahun ni dulu. Ini yang cara kita yang mendekatkan pada Tuhan. Sekarang bila kita bawa konteks pada ustaz, sekarang masalah ni saya tak boleh pergi masjid ni, tidak masalah. Baca di Al-Quran di mana saja tempat yang baik, insya-Allah bacaan kita diterima. Kecuali dalam tanda saja tak boleh. Di mana-mana kita ambil uduk, kita membaca insya-Allah. Niat yang kerana Allah, insya-Allah. Zikir di mana-mana sama juga. Kita buat perkara baik, tiada masalah. Tadarus buat di rumah dengan keluarga. Ini yang perkara yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala nak hamba-Nya rasa seperti mana yang orang-orang miskin rasa. Kiranya kita ada makanan, setiap hari sekarang kita makan. Tapi orang yang susah, orang yang miskin, bila dia makan, kadang-kadang dia makan apa? Nasi putih aja, kadang-kadang roti aja, kadang-kadang satu bungkus nasi 4-5 orang berkongsi satu keluarga. Itu kira orang susah. So bila kita sedang puasa, kita tak makan, kita rasa macam mana orang yang susah rasa. Selain daripada ini, ialah kita jaga kesihatan kita. Bila kita makan pagi sahur, lepas tu kita ada break 7-8 jam untuk kita nak buka tu. 7-8 jam ni badan kita rehat, perut kita rehat, sistem badan kita ni rehat. Rehat maksudnya rehat daripada makan minum. Bila kita buka balik, cara kita nak buka pun Rasulullah SAW ajar kita jaga kesihatan. Bukan kita buka dengan kita bedal apa benda ada depan kita. Itu kira kesihatan kita tak dijaga. Kita nak makan, ada macam-macam makanan depan kita, mana yang kita utamakan untuk badan kita untuk terima pelan-pelan. So kira nak jaga sistem badan kita juga. Ya. So ini semua adalah jaga iman kita. Semua ada maksud dalam yang pertama tu muqarrabah. Okey. Kita nak mendekatkan muraqabah. Okey, pada Tuhan kita. Kita nak dekatkan kita hamba dengan muraqabah Allah Azza wa Jalla. Dia terhadap muraqabah seorang mukmin ni. Kita nak betul-betul dapat dekat dengan Tuhan kita. Dengan ini. Mungkin bulan-bulan lain kita susah sangat. Mungkin gangguan syaitan, bisikan syaitan yang mana kita susah. Tapi dalam bulan Ramadan ni kita amalkanlah sebanyak mana yang kita mampu. Kita usaha apa yang kita mampu. Kita buat yang terbaik. Kita tak perlu nak tengok orang ni boleh buat, kita paksa. Tetapi kita tak boleh juga. Contohlah, saya bangun qiyam hari ni, saya sembahyang wax 11 rakaat. Besoknya bangun 11. Hari ketiga tak bangun langsung. Rugi. Tetapi setiap hari saya bangun, saya salat 2 rakaat. Campur dengan witir 3 rakaat, 5 rakaat. Saya buat itu satu istiqamah. Setiap. Alhamdulillah. Kalau tanya peribadi saya sendiri, saya akan cakap itu yang lebih baik. Sebab itu yang dia mampu. Sebab bukan sembarang. Tapi kalau dia mampu, hari ni 5, besok 5, lusa dia tambah lagi. Demi 2 dia buat. Witir tu memang 3, tak payah campur lah. 2, hari ketiga dia tambah 4. 4, dia tambah lagi 2, 6. Atau minggu pertama dia buat 2. Minggu kedua dia buat 4. Minggu ketiga dia buat 6. Minggu keempat, iaitu 10 hari terakhir, dia buat 8. Ini kira kita tarbiyah diri kita. Itu nama dia madrasah Ramadan. Madrasah kira sekolah. Kita belajar, kita ulang kaji. Kita kena didik diri kita. Bukan semua orang ni sama, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah. Ya? So ini kira syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, insyaAllah. Kita akan berbincang terus ni ya. Iaitu syarat wajib puasa. Yang pertama ialah pada siapa puasa tu wajib? Yang pertama mesti orang Islam. Kalau orang yang bukan Islam, tidak wajib atas dia. Kalau dia kata saya nak training ni, saya nak memeluk agama Islam, saya nak training, boleh? Boleh. Tapi dia separuh jalan dia nak bukalah, saya tak boleh tahan. Okey, dia kena qada balik, tak payah sebab dia belum memeluk agama Islam. Dan kini syarat ni ialah dia mesti kena Islam. Itu baru diwajib di atas dia, ya. Yang kedua, taklif. Taklif ialah orang yang berakal dan baligh. Akil wa baligh. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam an salasah, anin naim hatta yastayqiz, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnun hatta ya'qil. Ya, iaitu diangkat kalam, tulisan amalan daripada 3 jenis manusia, daripada orang tidur sehingga dia bangun,
daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi iaitu baligh, dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, so kena orang yang belum baligh, belum puasanya sah. Okey, so kiranya, tetapi kita telah buat training apabila anak-anak kita umur dah 7 tahun. Kita latih, tapi kita jangan paksa dia. 7 tahun dia pergi-pergi dalam, mungkin pukul 1, pukul 2 dia dah tak boleh. Kita tengok dia betul-betul penat dan sebagainya. Tak apalah dibuka. Okay, kita tahu, kita kenal anak kita ditipu atau tidak, ya. Jangan sampai kita pernah lihat kes-kes di mana FB orang kongsi di luar negara, mana anak meninggal kerana dehydration. Anak tu dah tak boleh, kena heat stroke. Ibu bapa masih paksa dia lagi sekejap, lagi sekejap. Kita tak tahu macam mana dalam badan seseorang itu. Ya, kalau kita tengok anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, kita tengok dengan cuaca yang panas ini, tapi kita lihat, kita tengok dia masih ada tenaga, masih okey lagi, kita teruskan dia. Kita tengok bibir dia dah kering sangat, badan dia dah panas, dia kata tak boleh tahan, sudah. Ya, sebab dia masih kecil lagi. Kalau ini orang dewasa lain cerita. Ya, yang ketiga, tiada keuzuran yang menghalangnya berpuasa ataupun mengharuskannya berbuka. Kalau orang tu kata saya sakit, perlu lihat sakit dia macam mana. Pening kepala sikit aja, tak ada. Okey, kita lihat betul-betul kita tak mampu, saya masih teruskan, dia memudaratkan diri saya puasa ni. Barulah dia buka. Ya, seperti keuzuran yang menghalang berpuasa ialah berada dalam keadaan haid dan nifas untuk kaum wanita pada mana-mana bahagian waktu siang. Contoh dia bangun sahur, datang uzur, dia tak boleh puasa. Dia sedang puasa, datang haid, uzurnya, dia perlu buka. Ya. Lepas tu orang tu pingsan atau gila sepanjang siang hari. So kena tiba-tiba dia jadi gila. Buka. Dah tak ada wajib untuk dia. Tapi dia act gila itu lain, Okey, atau dia pingsan untuk masa yang panjang, buka juga. Keuzuran yang mengharuskan berbuka ialah sakit yang tadi seperti mana saya bilang, sakit tu ialah yang mendatangkan mudarat yang besar atau kesakitan dan kebimbangan yang amat dahsyat kepada orang yang berpuasa. Kita lihat dia sakit dia tu, tapi dia tengah tak boleh tahan, tengok muka dia lemah, tapi dia kata boleh. Habis dia makin lemah, badan makin panas. Itu dah kira kita bimbang juga. Ya. So siapa yang sakit, dia sendiri kena tahu macam mana keadaan dia. Sebab orang lain tak boleh judge. Orang datang dan saya, Ustaz macam mana saya? Kita boleh bagi guideline. Walaupun jumpa doktor boleh bagi guideline, tapi dia sendiri yang kena tahu. So ingatlah tuan-tuan rahmati Allah, para penonton yang rahmati Allah, kalaulah kita lihat diri kita betul-betul kita rasa tak boleh tahan, benda akan memudaratkan untuk diri kita, kita buka. Dan kita qada balik pada masa yang selepas Ramadan. Kalau kita rasa kita boleh tahan, kita boleh teruskan, bismillah. Kita tahulah diri kita sendiri, ya. Yang kedua, musafir yang jauh, yang tidak kurang daripada 81 atau 83 km dengan syarat ia adalah pemusafiran yang dibenarkan dan mencakupi seluruh hari. So kiranya musafir tu mesti dia penuhi syarat-syarat musafir. Dia boleh berbuka. Saya pernah waktu saya belajar di universiti, ada pensyarah saya pernah tanya, Nazim, hantar ini dari Singapura, dari Kedah balik Singapura, macam mana perjalanan naik apa? Ada masyakkah tak? Masyakkah tu kira ada kesulitan tak? Perjalanan. Saya bilang tak adalah, saya naik bas, saya tidur. Lepas tu sampai. So pensyarah saya bilang kalau tidak ada masyakkah, kita puasa. Walaupun ada rukhsah di situ. Bukan kira tak boleh lah. Okay, kalau kita naik flight pergi KL contoh, kan dalam flight tidak ada apa-apa kesulitan. Nah sampai di KL, kita rehat di hotel. Sebab ada orang kata, Ustaz, puasa di bulan lain ni tak best nak qada. Boleh tak saya walaupun musafir pun, saya masih nak puasa, pulang, tidak ada masyakkah, teruskan. Kalau ada masyakkah, bimbang sangat, mungkin kita pergi satu tempat, perjalanan kita jauh,
walaupun naik kapal terbang, mungkin 10 jam, 12 jam. Lepas tu ustaz, aircon ni saya cepat dehydrate. So macam itu kira masyakkah. Ada masyakkah juga, kesulitan, kiranya kita tak payah puasa. Atau tidak ada masyakkah tapi saya tak nak puasa juga, saya pegang kepada ini, musafir apa? Pulang. Dia ada kelonggaran di situ, ya. Tapi ini untuk siapa yang rasa saya boleh teruskan bismillah, tidak ada apa-apa. Ya. Sebab berdasar pada dalilnya firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka diharuskan berbuka. Diharuskan, dia bukan diwajibkan, diharuskan. So siapa yang rasanya nak buka, siapa tak nak teruskan, bismillah. Kemudian wajib diganti puasanya. Siapa yang tak puasa atau buka dia pada masa yang sedang berpuasa tu, bukan waktunya buka tapi dia buka kerana ada masyakkah, ada kesulitan, musafir atau sakit, dia wajib qada balik. Ya. Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ya. Dan tidak mampu puasa. Kalau siapa yang tak mampu puasa kerana umur, dah tua sangat, atau mungkin ada yang sakit. Ya, ada yang sakit tidak ada sembuhan, dan juga dia perlu on ubat, ya, dan nak katakan lepas Ramadan pun dia still carry on. Dia still carry on sakitnya atau ubatnya. Okey, dia tak ada masa untuk nak qada balik. Untuk orang tu membayar fidyah saja, tak diwajib untuk puasa, berdasar pada firman Allah SWT, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah dengan memberi makan orang-orang miskin. Dasar surah Al-Baqarah ayat 184. Dibacakan dengan yutawakunahu, yang bermaksud jika mereka tetap diwajibkan melakukannya puasa, niscaya mereka tidak mampu melakukannya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang dimasukkan ialah orang lelaki dan perempuan yang terlalu tua. Kedua-duanya tidak mampu untuk berpuasa. Kedua-duanya hendaklah menggantikan setiap hari puasa dengan memberi makan seorang fakir miskin. Riwayat Al-Bukhari. Ini terus yang huraian perkataan tu. So kiranya ialah orang yang tak mampu, tak boleh nak puasa lagi kerana umurnya atau ada sakit yang tidak ada sembuhan, mungkin ada yang cancer stage 4, dan sebagainya, dia bayar fidyah. Fidyah ni ialah boleh tengok di website MUIS atau boleh call masjid-masjid tanya berapa fidyah ni, ada atau fidyah calculator, ya, boleh calculate sendiri. Tak salah saya lebih kurang $1.20 atau antara $1.20 atau $1.40, ya, macam itu untuk sehari. Ya, kali dengan berapa hari yang tidak puasa. Ini untuk orang yang tak mampu nak puasa, ya, kerana umur dan sebagainya, bukan tak boleh tahan lapar, ya. Dan kalau orang yang tak boleh puasa pada spesifik waktu saja, takdir saja, dia boleh qada pada hari lain, itu tak perlu nak bayar fidyah. Ya. Sekarang syarat sah puasa dia ada 3 saja. Yang pertama, orang Islam seperti biasa. Puasa siapa yang sah? Iaitu orang Islam. Yang nombor 2, mesti berakal yang bermaksud memayyiz. Okey, budak-budak atau budak-budak yang boleh membezakan baik dan buruk. Okey, biasanya kita boleh katakan puasa kanak-kanak yang sudah memayyiz adalah sah apabila usianya telah mencapai 7 tahun. Rasulullah kata 7 tahun kita ajar solat. 7 tahun, 8 tahun sekarang budak-budak dah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Atau dia dah 10 tahun aja, itu dah confirm dah walaupun dia belum balik, ya. Puasanya sah. Kalau dia puasa, puasanya sah. Kalau orang 10 tahun, 9 tahun kanak-kanak puasa habis, puasanya sah. Tapi belum lagi diwajib atas dia sebab dia belum balik. Dia tengok kan. Yang pertama ialah syaratnya ialah taklif, iaitu akil wa baligh. Tapi kanak-kanak yang kira akalnya kurang, kiranya Down syndrome
low IQ yang tak tahu apa-apa. Okey, dia tak tahu atau apa-apa perkara pasal puasa kita terangkan pun dia tak boleh masuk sebab akalnya kurang. Okey. Itu orang kira atau gila, diorang semua tak wajib puasa. Okey, sama juga orang yang berumur nyanyuk atau kira dah hilang akalnya, diorang pun tak wajib puasa. Yang ketiga ialah tidak mempunyai keuzuran yang menghalangnya daripada berpuasa seperti berada dalam keadaan haid atau nifas, pengsan atau gila sepanjang hari. So selain daripada kaum wanita yang siapa yang tak ada uzur, tak ada nifas, puasanya sah. Tapi siapa yang dalam keadaan haid dia berpuasa, puasanya tak sah. Ya? Sampai sini saja insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah minggu depan kita akan teruskan dengan rukun puasa, adab-adab puasa dan makruh dan qada puasa dan seterusnya insya-Allah. Kita akan habiskan perbincangan pada pertemuan yang kedua insya-Allah. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih untuk menonton recording kuliah subuh saya yang berbincangan sedikit tentang berkaitan dengan Ramadan atau puasa. Okey, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak-banyak dan saya mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan dalam recording saya, dan juga marilah kita akhiri kuliah ini dengan membaca tasbih kafarat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri inna insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.